Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar tentang cara menghasilkan gambar rajah blok produk mekatronik. Okey, sebelum cikgu teruskan, cikgu nak ingatkan dulu pada kamu, produk mekatronik mesti mengandungi 4 elemen iaitu elektrik, elektronik, mekanikal dan juga kawalan serta pengaturcaraan. Barulah dikategorikan sebagai produk mekatronik. Okey kelas, dalam slide ni kita akan belajar tentang apa itu gambar rajah blok. Gambar rajah blok adalah merupakan lukisan yang mewakili liter atau elemen yang dilukis dalam bentuk blok. Gambar rajah blok merupakan lukisan, kemudian dilukis dalam bentuk blok. Kejap lagi kita tengok macam mana rupa dia. Kedua adalah anak panah menunjukkan urutan blok. Dekat sini menerangkan dalam gambar rajah blok ada anak panah yang menunjukkan urutan blok. Okey, kemudian gambar rajah blok dapat menerangkan fungsi elemen pada produk mekatronik. Okay, jadi kita tengok macam mana rupa dia. Okay, dalam gambar rajah blok ada input. Okay, lepas ada input, ada anak panah yang menunjukkan urutan blok. Selepas itu adalah proses. Selepas proses adalah output. Okay, input adalah menerima dan menghantar isyarat daripada peranti masukan. Kemudian peranti masukan akan hantar kepada bahagian pemprosesan dan terus kepada output. Output pula adalah menjalankan tindakan selanjutnya melalui peranti keluaran. Okey, kelas. Input contohnya suis lampu. Awak petik suis lampu, awak on suis lampu. Kemudian isyarat itu diproses, kemudian lampu akan menyala. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang berikut adalah gambar rajah blok bagi produk mekatronik. Tertutup dekat situ. Okey, yang maksud yang tertutup tu adalah produk mekatronik. Sebarang produk mekatronik. Okey, ini gambar rajah blok dia. Pertama, kena tulis input. Input tu adalah masukan. Kemudian, kedua kena ada proses. Dan ketiga, kena ada output atau keluaran. Okey, kemudian nyatakan input apa? Input itu adalah sebarang peranti masukan. Proses, kemudian ada anak panah dia. Kemudian proses pula adalah kawalan iaitu pengawal ataupun juga pengatur caraan yang telah ditetapkan. Kemudian barulah akan ada peranti keluaran di bahagian output. Jadi kamu kena kenal pasti kalau kamu dah tahu contohnya produk mekatronik itu apa, kenal pasti apa itu peranti masukan dia, apa dia pengawalan, pengatur caraan yang digunakan dan juga apakah peranti keluaran. Jom kita tengok satu-satu. Okey, produk mekatronik yang pertama yang ada di dalam buku teks boleh rujuk iaitu gambar rajah blok kereta kawalan jauh. Macam mana kita nak menghasilkan atau melukis gambar rajah blok bagi produk mekatronik kereta kawalan jauh. Okey, pertama kita tengok dulu. Kereta kawalan jauh yang dikawal oleh telefon pintar melalui Bluetooth. Ini dia punya input lah, dikawal melalui Bluetooth. Okey. Melalui sambungan Bluetooth, panel kawalan pada telefon pintar yang berfungsi sebagai pemancar untuk menghantarkan isyarat input kepada mikropengawal kepada kereta kawalan jauh. Pemacu motor ni menggunakan pemacu motor dan motor arus terus akan memusingkan roda seperti yang diarahkan oleh mikropengawal. Okey, jom kita tengok. Awak dah kenal pasti, jadi kita tengok. Input masukan. Dia kata dia gunakan kawalan jauh. Okey, jadi apa yang kita nak tulis kelas? Okey, sebelum tu lepas input kita ada proses, kemudian kena ada output. Tiga benda ni awak kena tulislah. Okey, kena pasti input. Okey, tadi dia gunakan kawalan jauh. Jadi ianya adalah panel kawalan tanpa wayar. Okey, kemudian proses. Okey, proses untuk kereta kawalan jauh menggunakan mikropengawal. Dan output untuk keluaran kereta kawalan jauh ianya menggunakan pemacu motor. Kita dah kenal pasti awal-awal tadi. Dia menggunakan pemacu motor dan juga motor arus terus. Okey, pemacu motor dan motor arus terus. Kemudian dia akan memusingkan roda. Jadi macam mana nak tulis? Tulis anak panah. Akibatnya adalah roda berputar. Ini adalah cara untuk melukis atau menghasilkan lakaran gambar rajah blok bagi produk kereta kawalan jauh. So benda ni kamu kena tahu. Kena ambil tahu ya.
pula, okey. Seterusnya pula kelas, okey, produk yang kedua ataupun produk mekatronik yang kedua yang ada di dalam buku teks yang kamu kena ambil tahu adalah gambar raja blok untuk pintu gelangsar automatik. Masa sebelum ni, kelas yang sebelum ni cikgu dah tanya, kenal tak pintu gelangsar automatik? Kamu kata kenal. Ada di airport, ada di Bataras dan sebagainya. Kita tengok dulu. Okey, pertama kenal pasti dulu apa yang ada pada pintu gelangsar automatik. Okey, pertama, penderia gerakan mengesan sebarang pergerakan di hadapan pintu gelangsar automatik. Jadi, gambar raja blok menggunakan penderia gerakan. Okey. Automatik nanti inputnya adalah penderia gerakan. Kejap lagi awak tengok dekat atas nanti ya. Kemudian isyarat input dihantar kepada mikro pengawal. Okey, prosesnya menggunakan mikro pengawal. Okey, isyarat kawalan akan menggerakkan pintu iaitu pada proses akan menggerakkan pintu iaitu motor arus terus yang digabungkan dengan takal dan tali sawat. Takal dan tali sawat untuk menggerakkan pintu. So, jika tiada sebarang pergerakan yang dikesan pada pintu, tak ada orang berdiri di pintu, jadi pintu tu akan kekal tertutup. Jadi kita tengok. Macam biasa, tulis input, tuliskan proses dan tuliskan output. Itu dia. Kemudian pada input, gambar raja blok pintu gelangsar automatik menggunakan penderia gerakan. Macam dah cikgu sebut tadi, ni penderia gerakan sekali lagi. Okey, kemudian prosesnya menggunakan mikro pengawal. Sudah kita highlight di bawah. Kemudian outputnya guna apa? Motor arus terus, takal dan tali sawat. Kalau ada motor mesti ada pemacu motor. Kemudian apa akibatnya dan kesannya? Iaitu membuka dan menutup pintu. Inilah dia rupa ataupun contoh, bukan contoh, memang inilah dia lakaran gambar raja blok untuk produk pintu gelangsar automatik. Okey, kita tengok lagi. Okey, seterusnya. Seterusnya ya. Gambar raja blok mesin basuh automatik. Okey, cikgu keluarkan dulu semua. Awak boleh tengok satu-satu. Kemudian cikgu terangkan menggunakan pernyataan di bawah lah. Okey. Gambar raja blok mesin basuh automatik. Okey. Isyarat input daripada mod pilihan pada panel kawalan dihantar kepada kawalan yang terdiri daripada mikro pengawal proses. Okey, iaitu proses mikro pengawal. Okey. Penderia air akan memberi isyarat input apabila air dalam drum telah penuh, iaitu penderia air. Isyarat kawalan yang diterima akan menggerakkan motor yang digabungkan dengan takal dan tali sawat. Ya, okey, kita tengok. Pertama, cikgu cakap tulis dulu input, tulis dulu proses dan kemudian tulis output. Okey. Kemudian kenal pasti. Kita tahu mesin basuh automatik, kamu mesti ada mesin basuh di rumah. Jadi mesin basuh tu mesti ada mod pilihan. Mod pilihan tu yang kita tekan tu yang ada di badan mesin basuh, permukaan mesin basuh. Nak air penuh ke, sederhana ke, nak tekan butang start ke, pause ke, itu kita panggil sebagai mod pilihan. Okey, adalah mod pilihan. Kemudian bila dah tekan mod pilihan, penderia akan mengesan air mengikut mod pilihan yang kamu pilihlah. Kemudian apabila tindakan telah dilakukan, input telah dibuat, mikro pengawal akan memproses pilihan yang telah kamu buat. Setelah penerimaan, mikro pengawal akan menghantar isyarat kepada output iaitu motor arus ulang alik, takal dan tali sawat serta pemacu motor akan bertindak balas dan memusingkan atau memutarkan drum pada mesin basuh. Itu mesin basuh kamu bergerak secara berputar kerana menerima isyarat yang telah ditetapkan daripada input awalan. Okey. So, saya harap kamu boleh faham. Okey, 3 perkara yang kita belajar. Pertama, gambar rajah blok, kereta kawalan jauh, kemudian pintu gelangsar automatik dan juga mesin basuh. Yang pentingnya di sini kelas, kamu kena kenal pasti bentuk gambar rajah dan apakah elemen-elemen yang terlibat di dalam setiap input, proses dan output. Okay, kelas ya, kalau tak faham, boleh tanya dengan cikgu ya. Okey, ini adalah
tugasan kamu, tugasan hari ini, cikgu akan sharekan latihan yang mana kamu perlu menghasilkan gambar rajah blok seperti mana yang kita telah belajar. Jadi kamu kena buat tugasan ini melalui fail yang PDF yang cikgu telah tetapkan, yang telah sediakan. Alright? Okey, itu sahaja dari cikgu untuk hari ini. Assalamualaikum. Selamat sejahtera dan terima kasih kerana menghabiskan slide ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum.